Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Pengerusi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai kesinambungan ataupun lanjutan daripada kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita tamatkan beberapa bulan lepas. Cuma pada malam ni tuan-tuan sekalian, saya kira malam ni kuliah maghrib kita kuliah maghrib khas, sempena kita berada pada tarikh 27 Rejab tahun 1443 Hijriah. Itu tarikh berlakunya peristiwa besar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun tuan-tuan sekalian, kalau kita buka buku-buku sejarah ataupun kitab-kitab sirah ni, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya ada beberapa pendapat ulama tentang bila berlakunya tarikh peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Rata-rata masyarakat kita di Malaysia ni dan di beberapa buah negara, kita terima tarikh 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul. Jadi bila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Jadi masyarakat kita di Malaysia ni setiap kali tarikh 27 kita pun sambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, di sana ada beberapa pendapat ulama tentang tahun ataupun bulan berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada ulama yang berpendapat Isra dan Mi'raj ini berlaku pada tahun pertama kenabian. Ada pendapat yang mengatakan dia berlaku pada tahun kelima kenabian. Itu pendapat daripada Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Ada pendapat yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada tahun ke-12 kenabian, pada bulan Ramadan. Ada ulama yang berpendapat berlaku pada tahun ke-13 kenabian, pada bulan Muharram. Dan ada pendapat yang mengatakan berlaku pada tahun ke-13 kenabian, pada bulan Rabiul Awal. Kita di Malaysia pada hari ini kita sambut pada tarikh 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat daripada siapa dia? Pendapat daripada Al-Allamah Al-Mansurfuri, seorang ulama dan sejarawan Islam yang terkenal. Beliau sebut peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Ini sebagai pertambahan ataupun perkongsian ilmu dengan tuan-tuan sekalian. Walaupun bila tarikh, bulan dan tahun berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ada pendapat yang menyebut begini, ada pendapat yang menyebut begini, ada pendapat yang menyebut begini. Yang pastinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar berlaku. Itu dulu yang kita kena pegang. Soal berlaku tarikh bila, bulan bila, tahun bila tu tak ada masalah. Kita serahkan kepada orang yang pakar dalam sejarah untuk buat penelitian mana tarikh, bulan dan tahun yang paling tepat.
Bagi kita sebagai seorang Muslim yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah untuk kita terima dengan yakin bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu betul-betul berlaku, benar-benar berlaku. Kenapa? Disebut oleh Allah dalam ayat Quran. Kita baca Quran, ada surah Al-Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Tujuannya untuk apa? Untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, dan Allah dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat Quran ini sudah cukup untuk kita meyakini bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu benar-benar berlaku. Cukup. Bila tarikhnya, bila bulannya, bila tahunnya, kita serahkan kepada orang yang pakar dalam bidang tersebut. Cuma kesempatan pada malam ni saya kongsi dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu sedikit sebanyak bahawa tarikh, bulan dan tahun ini ada perbezaan di kalangan ulama. Kita hari ini dah tiap-tiap tahun kita ambil tarikh 27 Rejab, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Silakan. Baik tuan-tuan sekalian. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang pertama kita kena tahu dulu perbezaan di antara Isra' dan Mi'raj. Kerana dia dua benda yang berbeza. Isra' satu bab, Mi'raj satu bab. Bab tu disebut Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Artinya Isra' benda lain, Mi'raj benda lain. Isra' iaitu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin pada waktu malam. Tu Isra', jalan malam. Adapun Mi'raj, naik ke langit daripada Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian ke satu tempat yang Nabi sendiri pun tak mampu nak gambarkan kepada kita keadaan tempat tersebut. Jadi daripada Masjidil Aqsa naik langit yang tinggi itu disebut Mi'raj. Mi'raj. Isra' jalan malam daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin itu Isra'. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik ke langit yang tinggi, itu namanya Mi'raj. Tuan-tuan sekalian, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita kena tahu turutan ataupun kronologi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa malam ni bercakap depan tuan-tuan tak payah sangat. Senang. Kenapa dia? Tuan-tuan dah khatam kitab sirah Nabi. Jadi sepintas lalu kita dah dapat gambaran di mana kedudukan Isra' dan Mi'raj itu dalam hidup Nabi. Isra' dan Mi'raj itu berlaku di mana? Sebelum diangkat menjadi Rasul, berdakwah di Mekah, ataupun waktu Nabi dah hijrah ke Madinah. Kerana dia tuan-tuan dah lalui kitab sirah Nabi. Ya. Daripada kelahiran sehingga umur 40, ni sebelum kerasulan kita panggil. Daripada umur 40 sampai penghujung umur 52, 13 tahun ini dakwah di Mekah. Ya. Kemudian selebihnya 10 tahun kemudian itu dakwah Nabi di Madinah. Nabi dah hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita tengok kepada pendapat-pendapat ulama tentang bila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj tadi, kesimpulannya berlaku bila? Dalam tempoh Nabi berdakwah di Mekah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi berdasarkan pendapat ulama, ada yang sebut tahun pertama kenabian, ada yang sebut tahun kelima kenabian, ada yang sebut tahun ke-10 kenabian, ada yang sebut tahun ke-12 kenabian, ada yang sebut tahun ke-13 kenabian tadi. Artinya kesimpulannya Isra' dan Mi'rajnya berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Artinya dalam tempoh dakwah di Mekah. Tempoh dakwah di Mekah ni kita belajar sebelum ni tuan-tuan sekalian. Nabi memulakan dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Tahun pertama kenabian, tahun kedua dan tahun ketiga kenabian. Masuk tahun keempat kenabian, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan, dakwah secara terang-terangan. Bila masuk tahun keempat dakwah dilaksanakan secara terang-terangan, maka orang Islam berada dalam tekanan dan kezaliman yang begitu dahsyat.
Sehingga ada beberapa orang sahabat yang terbunuh dalam tempoh dakwah dibuat secara terang-terangan. Masuk tahun kelima kenabian, Nabi izinkan sahabat berhijrah ke Habsyah, satu tempat pada hari ini yang duduk dalam negara Afrika. Maka sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah di Afrika. Nabi izinkan sahabat berhijrah ke Habsyah kerana di sana ada seorang raja yang beragama Kristian, Nasrani, tapi adil dalam pemerintahannya. Ada orang susah mari minta tolong, dia berikan pertolongan. Ada orang yang memerlukan perlindungan, dia berikan perlindungan. Nama raja di Habsyah ni Raja Najashi. Dia ni orang Kristian, bukan sekadar orang Kristian biasa, tapi dia mahir alim tentang kitab Injil. Maka pada bulan Rejab tahun kelima kenabian, ada sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah. Ada sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah. Antaranya sahabat Nabi Osman bin Affan. Osman bin Affan berhijrah ke Habsyah. Dia di antara rombongan yang awal berhijrah ke Habsyah pada bulan Rejab tahun kelima kenabian. Selepas beberapa bulan sahabat-sahabat duduk di Habsyah, akhirnya mereka balik semula. Kemudian pergi semula ke Habsyah untuk kali yang kedua. Bila mereka pergi ke Habsyah untuk kali yang kedua, jumlah kali kedua tu lebih ramai daripada jumlah yang pertama. Jumlah pergi ke Habsyah kali pertama berbelah-belah orang. Duduk di sana 2-3 bulan, kemudian balik semula. Yang balik ni cerita kepada kawan-kawan di Mekah, bagus layanan raja di sana. Maka sahabat-sahabat yang belum berhijrah ke Habsyah kali pertama dulu, ramai yang nak pergi kali yang kedua ke Habsyah. Tahun yang sama, tahun kelima kenabian. Maka hijrah ke Habsyah kali kedua sekitar 80 orang. Ramai. Antaranya sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib terlibat dalam hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Nabi dan sebahagian sahabat terus duduk di Mekah. Khasnya orang-orang Islam yang lemah, yang tak mampu nak berhijrah ke Habsyah, terus duduk di Mekah bersama dengan Nabi. Nabi teruskan dakwah di Mekah. Dan ketika itulah orang Mekah isytiharkan boikot ataupun pemulauan terhadap orang Islam selama 2 ke 3 tahun. Orang Islam diboikot selama 2 ke 3 tahun sehingga pertengahan tahun ke-10 kenabian. Maka sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala uji Nabi dengan 3 peristiwa besar. Ya, sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Ta'ala uji Nabi dengan 3 peristiwa besar. Dan 3 peristiwa ni 3 peristiwa yang sangat menyedihkan. Yang pertama pada tahun ke-10 kenabian, dan beberapa tahun sebelum itu orang Islam diboikot di pulau di Mekah. Ada sahabat yang terbunuh kelaparan. Nak beli makanan di pasar tak boleh kerana pasar dikuasai oleh pemimpin Quraisy. Ada sebahagian sahabat yang terbunuh kerana kelaparan, makan daun-daun kering di tengah padang pasir. Sehinggalah pertengahan tahun ke-10 kenabian, boikot ataupun pemulauan terhadap orang Islam ini dihentikan, ditamatkan. Ini peristiwa sedih yang pertama sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj. Yang kedua tuan-tuan sekalian, peristiwa sedih yang kedua berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj, iaitu Allah Ta'ala uji Nabi dengan kematian Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi, banyak bela Nabi, banyak pertahankan Nabi. Sayangnya dia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Nabi sedih kerana pak saudara mati dalam keadaan tak beriman. Waktu dia sakit, dia uzur, Nabi merayu kepada dia supaya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sayangnya Abu Talib tak bersedia. Maka sepakat para ulama, Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman. Walaupun begitu tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang azab dalam neraka yang paling ringan di hari akhirat kelak, Nabi cerita ada seseorang yang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya. Panasnya bara api itu sampai menggelegak kepala dia ni, otak dia ni. Nabi sebut apa dia? Siksaan yang paling ringan dalam neraka pada hari akhirat kelak. Bila panasnya tapak kaki dia sampai menggelegak air dalam otak ni, waktu tu dia tak peduli dah keadaan orang lain yang diseksa, kerana dia rasa dia yang paling teruk diseksa. Padahal itulah siksaan paling ringan, kata Nabi. Maka para ulama menyebut bahawa siksaan yang paling ringan ini adalah untuk Abu Talib,
kerana dia ada sumbangan dan jasa kepada Nabi SAW, maka diringankan hukuman seperti itu. Dan itulah hukuman yang paling ringan dalam neraka pada hari akhirat kelak. Dan bayangkan tuan-tuan sekalian, hukuman yang paling berat. Kalau hukuman yang paling berat, kalau hukuman yang paling ringan itu pun sampai menggelegak air dalam kepala otak kita ni, bagaimana hukuman yang paling berat dalam neraka pada hari akhirat kelak? Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, selepas daripada kematian Abu Talib, Nabi terus angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dia dan rahmati dia. Nabi kata dia, aku akan terus berdoa untuk Abu Talib sehinggalah Allah Ta'ala melarang aku daripada berbuat demikian. Maka amalan yang dibuat oleh Nabi SAW ni diikuti oleh para sahabat. Bila ada ahli keluarga yang mati dalam keadaan musyrik, mereka terus angkat tangan berdoa kepada Allah, minta ampun, minta rahmat untuk ahli keluarga yang mati dalam keadaan musyrik. Sehinggalah tak lama kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat Quran larangan daripada berbuat demikian. Maksudnya dia, bila adik-beradik mati dalam keadaan musyrik, jelas mati dalam keadaan musyrik, maka tak boleh lagi kita berdoa, minta ampun, minta rahmat untuk mereka, tak boleh lagi. Sekarang urusan mereka dengan Tuhan pula. Urusan kita dengan adik-beradik kita waktu dia hidup, kita berdoa minta Allah Ta'ala beri petunjuk, minta beri hidayah. Tapi bila dia jelas mati dalam keadaan musyrik, waktu tu tak boleh lagi kita nak berdoa minta keampunan, minta rahmat, minta masuk surga ke, tak boleh lagi. Maka Nabi tinggalkan doa tersebut. Maka para sahabat pun ikut apa yang Nabi buat. Ini peristiwa sedih yang kedua. Pemulawan, boikot 2 ke 3 tahun. Yang kedua, kematian Abu Talib. Dan yang ketiga, tak lama kemudian Allah Ta'ala uji Nabi dengan kematian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Ini 3 peristiwa penting yang berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj. Orang Islam diboikot di pulau 2 ke 3 tahun sehingga pertengahan tahun ke-10 kenabian. Tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, kematian Abu Talib yang Nabi cukup sayang. Tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, Allah Ta'ala uji Nabi, kematian Khadijah, isteri Nabi yang Nabi cukup sayang, Khadijah. Sayangnya Nabi kepada Khadijah ini sampai isteri Nabi selepas daripada itu antaranya Aisyah. Sebelum Aisyah itu Nabi ada berkahwin lagi, Saudah. Selepas daripada itu Aisyah cerita kepada kita bagaimana rindu dan sayangnya Nabi kepada Khadijah. Aisyah cerita, Aisyah kata dia, Nabi ni ya, bila siapkan makanan, Nabi minta supaya lebihkan kuah dia. Makanan tu buat lebih sikit. Untuk apa? Aku nak bagi kepada kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Aku nak bagi pada kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Bila buat makanan, Nabi minta buat lebih sikit. Kuah dia tu buat lebih sikit, letak air tu lebih sikit, supaya aku boleh beri kepada kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Artinya beliau, tuan-tuan sekalian, antara amalan yang kita boleh buat sebagai bakti ataupun jasa kepada orang yang telah meninggal dunia, contohnya siapa dia? Mak kita. Tak ada dah. Siapa yang dah meninggal? Ayah kita. Tak ada dah. Apa benda ataupun amalan baik yang kita boleh buat untuk arwah mak ayah kita? Selain daripada kita doa minta Allah Ta'ala ampunkan dia, rahmati dia, kita sedekah, kita wakaf, kita berbuat amal kebaikan, kita niatkan pahala untuk dia. Salah satu amalan baik yang kita boleh buat kepada ahli keluarga kita, mak ayah kita yang sudah meninggal dunia, iaitu teruskan jalin silaturahim dengan kawan mak ayah kita yang masih hidup. Teruskan jalin silaturahim, hubungan rapat dengan kawan-kawan mak ayah kita yang masih hidup. Sekali-sekala kita balik ke kampung bila raya, ada lagi tak kawan mak ayah kita yang masih hidup? Ada. Mungkin umur dah 70 lebih, mungkin umur dah 80 lebih, mungkin hidup lagi, sihat lagi, pergi ziarah. Kerana dia, mereka pernah berkawan dengan mak ayah kita. Bila kita pergi ziarah mereka, buat baik kepada mereka, itu tanda kita berbuat baik kepada mak ayah kita yang sudah meninggal dunia. Kita teruskan hubungan dengan kawan-kawan mak ayah kita yang masih hidup. Ini di antara benda yang kita boleh buat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jalin silaturahim, kekalkan silaturahim.
Maka sebab tu Aisyah dia kata Nabi ni sayang, rindu sangat pada Khadijah. Bila buat makanan, Nabi minta buat lebih sikit, kuah dia tu buat lebih sikit, kerana aku nak bagi kepada kawan-kawan Khadijah. Sehingga satu hari, kata Aisyah, aku didatangi perasaan cemburu. Satu hari aku didatangi perasaan cemburu. Bila Nabi tak habis-habis duk sebut nama Khadijah ni, aku didatangi perasaan cemburu, sehingga satu hari terkeluar satu perkataan, kan? Khadijah, sikit-sikit sebut nama Khadijah. Bukankah aku sudah ada sebagai pengganti yang lebih baik daripada dia? Dia cemburu tu, dia keluar begitulah ayatnya. Aisyah kata, dia tu didatangi perasaan cemburu. Biasalah tu, biasa. Bukankah ada dah pengganti yang lebih baik daripada dia? Bila Aisyah sebut begitu, Nabi sebut kepada Aisyah, demi Allah, tidak ada orang yang boleh ganti Khadijah. Dia beriman ketika seluruh manusia tak beriman. Dia membenarkan aku, mempercayai aku ketika seluruh manusia tak percaya pada aku. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada aku anak-anak daripada dia, bukan daripada isteri yang lain. Anak Nabi 7. Anak Nabi 7. 6 daripada Khadijah. 6 daripada Khadijah. Seorang saja anak Nabi daripada isteri yang lain, iaitu anak Nabi bernama Ibrahim, yang meninggal di usianya kanak-kanak. Anak Nabi bernama Ibrahim itu daripada isteri yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Adapun 6 lagi anak Nabi, 6 anak Nabi daripada Khadijah. Bila Nabi sebut begitu kepada Aisyah, Aisyah pun akud dan faham kenapa Nabi rindu sangat kepada Khadijah. Pengorbanan jasa dia tidak terbalas. Kata ulama, inilah 3 peristiwa penting, 3 peristiwa besar, 3 peristiwa yang menyedihkan yang berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj. Orang Islam diboikot, dipulau 2 ke 3 tahun sehingga pertengahan tahun ke-10 kenabian. Tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, Abu Talib meninggal. Dan tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, Khadijah meninggal dunia. Bertimpa-timpa kesedihan kepada Nabi SAW. Selepas daripada berlaku peristiwa-peristiwa menyedihkan ini, dengan layanan penduduk di Mekah yang cukup buruk, Nabi mengambil keputusan untuk cuba berdakwah ke tempat baru. Akhirnya Nabi keluar bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Keluar ke mana? Keluar ke Taif. Taif. Keluar ke Taif dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Harapannya mudah-mudahan penduduk di Taif itu terima dakwah. Kalau orang Mekah layanan buruk, mudah-mudahan orang di Taif elok. Rupa-rupanya penduduk di Taif sama perangai jahatnya dengan orang Mekah. Penduduk di Taif, kabilah ataupun puak yang paling besar duduk di Taif, iaitu kabilah Bani Thaqif. 10 hari Nabi duduk di sana, kabilah Bani Thaqif ni layan Nabi cukup buruk. Pemimpin-pemimpin kabilah Bani Thaqif upah budak-budak bodoh yang tak reti apa benda ni, lempar Nabi dengan kayu, dengan batu sampai berdarah-darah, ya, buku lali Nabi ni. Dan bila Nabi keluar daripada Taif dalam 10 hari layanan cukup buruk, Nabi keluar daripada Taif, buku lali Nabi berdarah. Dan Nabi dilindungi oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah. Tahun ke-10 kenabian ini sedih bertimpa-timpa, sampai dalam kitab sirah mencatatkan tahun ke-10 kenabian ini dinamakan sebagai tahun duka cita. Tahun duka cita. Maka selepas daripada 4 peristiwa ini, 3-4 peristiwa menyedihkan inilah, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW melihat dunia yang lebih luas. Allah Ta'ala bawa Nabi daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Daripada Masjidil Aqsa naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha. Kemudian bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala bawa Nabi melihat dunia yang lebih luas. Allah Ta'ala membawa Nabi melihat dunia yang lebih luas, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala membawa Nabi melihat dunia yang lebih luas dalam peristiwa yang disebut sebagai Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang hari ini kita terima pada tarikh 27 Rejab
tahun ke-10 kenabian. Tahun yang sama berlaku peristiwa-peristiwa yang menyedihkan tadi. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Saya baca sekali lagi. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra' ayat yang pertama. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi SAW, daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama ini, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Artinya dia, bukan Nabi pergi sendiri. Bukan Nabi pergi sendiri ke Palestin. Bukan Nabi pergi sendiri ke Masjid Aqsa. Bukan Nabi naik sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur bertemu dengan Allah. Bukan Nabi pergi sendiri. Allah memperjalankan Nabi. Bila Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi, yang bawa Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka benda itu mustahil tak berlaku? Tak mustahil. Kerana dia Allah Ta'ala yang bawa. Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad, daripada Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Allah Ta'ala sebut Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Maka kata ulama, Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya ini adalah bumi yang Allah Ta'ala berkati. Di keliling Palestin ada bumi Syam, bumi Syria, ada Syria, ada Jordan, ada Lubnan. Ni bumi para anbiya. Banyak nabi-nabi yang Allah Ta'ala bangkitkan di kawasan ini. Banyak nabi-nabi yang makamnya di kawasan ini. Banyak nabi-nabi yang berhijrah daripada kampung tempat masing-masing ke kawasan ini. Dan Allah Ta'ala jadikan bumi Al-Aqsa dan sekelilingnya itu diberkati. Antaranya kata ulama kerana buminya subur. Pokok-pokok zaitunnya subur, anggurnya subur, kurmanya subur, buah-buahan tanaman-tanamannya subur sampai hari ini. Sehinggalah bumi ini menjadi rebutan antara tiga agama, Yahudi, Kristian dan Islam. Kita pertahankan kerana dia ni bumi nabi-nabi kita. Kita pertahankan kerana dia ni kiblat kita yang pertama sekali. Kiblat kita yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad dan para sahabat menghadap kiblat di Kaabah di kota Mekah, Nabi dan para sahabat sempat menghadap beberapa bulan ke Masjidil Aqsa di Palestin. Maka sebab tu cerita Masjid Al-Aqsa, cerita Palestin ni bukan cerita orang Arab Palestin, cerita kita juga. Cerita bangkit lawan Yahudi ni bukan cerita orang Arab Palestin, cerita orang Islam seluruh dunia. Cerita orang Islam seluruh dunia, cerita tentang tanggungjawab orang Islam seluruh dunia. Maka tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala sebut kami yang memperjalankan hamba kami iaitu Muhammad, maka benda ni tak mustahil. Kerana Allah Ta'ala yang memperjalankan, bukan Nabi pergi sendiri. Walaupun bila Nabi balik ke kota Mekah, benda ni kalau kita hidup di zaman Nabi, kita pun tak tahu. Kita sebahagian di kalangan orang yang percaya ataupun tak cerita Nabi tu. Bila Nabi balik, ramai-ramai sahabat antara yang benar-benar yakin percaya sungguh kepada cerita Isra' dan Mi'raj ni Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar itu digelar As-Siddiq, orang yang sentiasa membenarkan. Orang yang sentiasa membenarkan apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah Ta'ala sampaikan, dia sentiasa membenarkan. Maka digelar As-Siddiq, orang yang sentiasa membenarkan. Antaranya Abu Bakar membenarkan sungguh-sungguh kisah Isra' dan Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi bila Nabi balik daripada peristiwa tersebut. Kalau kita hidup di zaman tersebut, kita pun tak tahu, tak pasti sama ada kita percaya ataupun tak cerita tu. Kenapa dia? Nampak mustahil, nampak macam tak masuk akal. Nampak macam tak masuk akal.
Kalau cerita zaman tu ada kapal terbang, orang pergi ke Palestin, orang tak nampak pelik sangat. Kalau cerita zaman tu ada helikopter, orang tak nampak pelik sangat. Tak nampak pelik sangat. Kalau cerita zaman tu ada jet, orang naik jet daripada Mekah pergi ke Palestin, orang tak rasa pelik sangat. Yang jadi pelik, yang nampak mustahil, yang nampak macam tak logik, tak masuk akal, kerana zaman tu tidak ada kenderaan di udara. Tiba-tiba Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj dalam tempoh satu malam. Pergi selepas daripada semayang Isyak ke Palestin, naik sampai langit ketujuh, kemudian tak tahu dah tempat di mana, balik semula ke kota Mekah pada waktu subuh. Pergi lepas Isyak, subuh sampai semula ke sini, sampai semula ke Mekah. Dah lah tak ada kenderaan di udara. Satu. Dan yang keduanya, tuan-tuan sekalian, jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Daripada Masjidil Haram di kota Mekah nak pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, jaraknya 1239 km. 1239 km jauhnya. Tiba-tiba Nabi balik cerita pada orang Mekah, malam tadi aku pergi Palestin, kemudian naik sampai langit ketujuh, bertemu dengan Tuhan aku, bertemu dengan Allah, balik semula. Satu malam. Jenuh orang nak percaya, tuan-tuan sekalian. Jenuh orang nak percaya. Orang yang betul-betul beriman bahawa Nabi Muhammad tu Nabi, percaya. Antaranya Abu Bakar, sehingga digelar dengan gelaran As-Siddiq. Orang Mekah cabar pada Nabi, wahai Muhammad, kalau sungguh kamu pergi ke Masjid Aqsa di Palestin, kamu cerita pada kami tiang-tiang dia banyak mana. Tiang-tiang Masjid Al-Aqsa tu macam mana bentuknya, rupa Masjid Al-Aqsa tu, tiang-tiang dia bagaimana, kalau sungguh kamu sampai ke sana dalam tempoh satu malam. Cerita. Bila orang Mekah cabar Nabi supaya ceritakan bentuk Masjid Aqsa di Palestin tu bagaimana, ketika itulah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi, di hadapan Nabi, bagaimana rupa bentuk Masjid Al-Aqsa yang Nabi tengok tersebut. Allah Ta'ala perlihatkan semula di hadapan Nabi. Dan Nabi cerita satu persatu kepada orang Mekah, Masjid Aqsa ni bentuknya begini, tiangnya ada banyak ni. Orang Mekah ada sebahagiannya yang memang selalu bermusafir pergi ke sana. Kenapa dia? Berdagang, niaga. Maka bagi orang yang selalu bermusafir keluar daripada Mekah, pergi ke bumi Syam, pergi ke belah-belah Palestin, bawa barang dagangan, mereka terkejut. Kenapa dia? Apa yang Nabi sebut tentang rupa bentuk tiang-tiang Masjid Al-Aqsa tu jelas sama macam mereka pernah tengok. Menunjukkan Isra' dan Mi'raj ni benar-benar mukjizat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat dan sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kepada isteri-isterinya, Nabi cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku ketika malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi waktu Nabi duduk di Masjidil Haram. Datang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu belah dada Nabi. Belah dada Nabi. Ada riwayat sebut daripada bawah leher ini sehingga bawah pusat. Belah dada Nabi. Kemudian Jibril keluarkan hati Nabi. Kemudian bersihkan hati Nabi dengan air Zam-Zam. Lepas bersih, masukkan semula, kemudian jahit semula. Dan inilah peristiwa pembelahan dada Nabi kali kedua. Bila kali pertama? Dulu kita mengaji kitab sirah. Bila kali pertama dada Nabi dibelah? Di usia Nabi 4 ataupun 5 tahun. Waktu Nabi duduk di kampung ibu yang menyusukan dia. Siapa dia? Halimatus Sa'diyah. Halimah binti Abu Zu'aib, orang kampung Bani Sa'ad. Maka sebab tu dia digelar Halimah As-Sa'diyah, Halimah orang kampung Bani Sa'ad. Nama dia Halimah binti Abu Zu'aib. Di usia Nabi 4 ataupun 5 tahun, di perkampungan Bani Sa'ad itulah dada Nabi dibelah kali pertama oleh malaikat Jibril. Kali kedua dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan sekalian, bila Jibril belah dada Nabi, bawa keluar hati, kemudian bersihkan dengan air Zam-Zam, masukkan semula, jahit semula,
Gambaran apa dia tuan-tuan sekalian? Gambaran dalam hidup kita ni, antara benda besar yang kita kena jaga, bersihkan elok-elok, hati. Kerana dia di sini muncul pelbagai penyakit, dan penyakit daripada hati ni hospital tak ada ubat. Penyakit hati ni hospital tak ada ubat. Apa dia penyakit hati? Sombong. Apa dia penyakit hati? Dengki pada orang lain. Apa dia penyakit hati? Riak. Apa dia penyakit hati? Rasa lebih daripada orang lain. Apa dia penyakit hati? Susah untuk terima teguran. Yang ni pergi ke klinik swasta ke klinik kerajaan ke, ubat tak ada. Ubat dia kita kena bersih dengan satu benda yang perlu kita isi dalam ni. Apa dia? Agama. Kena isi. Kena isi dalam ni. Maka sebab tu tuan-tuan, di antara peristiwa penting yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj adalah kewajipan semayang. Kita selalu dengar, daripada kewajipan semayang 50 waktu Allah Ta'ala wajibkan, Nabi minta kurang sehingga tinggal 5 waktu. Tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir agak-agak apa hikmah semayang sehari ada 5 waktu? Kalau kita fikir-fikir, kalau kita agak-agaklah sehari 5 waktu semayang ni sebab apa? Ni kita sendirilah, kita sendiri, pengalaman kita yang jaga semayang ni, selama berapa tahun kita jaga semayang 5 waktu ni, agak-agak kita dah dapat apa dengan semayang 5 waktu ni tuan-tuan sekalian? Semayang 5 waktu bukan sekadar nak pahala. Kalau orang tanya saya pun, saya beritahu saya nak pahala, kan? Kerana kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan ulama', kita bukan wali Allah, bukan sahabat Nabi. Mereka lain. Sebab apa semayang? Sebab apa laksana perintah Allah? Kami nak redha Allah. Tu jawapan untuk peringkat mereka. Untuk peringkat kita ni, orang bawah ni, orang tanya sebab apa buat amalan soleh? Nak pahala? Nak pahala? Tak nak masuk surga, tak nak masuk neraka. Itulah jawapan kita. Sebab apa kita buat amalan? Nabi-Nabi, Rasul-Rasul jawapan bukan macam tu dah. Sebab apa buat amalan? Nak Allah Ta'ala redha, nak Allah Ta'ala suka. Salah tak kita jawab buat amalan ni kerana nak pahala? Tak salah. Salah tak orang tanya sebab apa semayang, sebab apa buat amalan nak masuk surga? Tak salah pun jawabnya tu, kerana benda itulah tahap kita. Selain daripada semayang 5 waktu ni nak pahala, apa kelebihan semayang 5 waktu? Cuci hati. Cuci hati. Kenapa dia? Daripada bangun tidur sampai tidur semula ni, siapa dia yang bersih hati dia daripada pagi sampai ke malam sama bersih? Tak. Kita daripada bangun tidur sampai tidur semula ni berlega dengan dosa. Berlega dengan dosa. Setiap hari ni daripada bangun tidur sampai nak tidur semula, kehidupan kita ni berlega dengan dosa. Sama ada dosa yang kita buat secara sengaja ataupun tak sengaja. Ada dosa yang kita buat tak sengaja. Kadang-kadang bercakap dengan orang kasar, kita tak sengaja. Tinggi suara, kecil hati kawan tu, kita tak sengaja pun. Dah jadi tabiat gitu suara macam tu. Rupanya kawan tu kecil hati. Ada dosa yang kadang-kadang memang sengaja buat. Maka antara hikmah semayang 5 waktu adalah pembersihan hati daripada kotoran. Kerana dia punca dosa, punca penyakit ni banyak daripada sini. Banyak daripada sini. Tonton bayang, kita semayang subuh tadi, kita solat subuh. Lepas semayang subuh, masing-masing keluar pergi ke tempat kerja. Masing-masing keluar pergi ke tempat kerja. Tuan-tuan, berapa jam antara subuh sampai ke azan zuhur? Lebih 5 jam. Lebih 5 jam. Daripada semayang subuh nak sampai ke semayang zuhur, kita duduk di tempat kerja lebih 5 jam. 7 ke pukul 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 1, lebih 5 jam. Siapa dia dalam tempoh subuh ke zuhur tu tak ada buat apa-apa dosa? Saya tak berani nak angkat tangan. Siapa dia di antara pukul 7 sampai ke pukul 1 tu tak ada buat dosa, sengaja ke tak sengaja? Buruk sangka ke orang, hati fikir macam-macam ke orang lain, kan? Walaupun dosa tu tak nampak di mulut ni, dalam ni macam-macam, duk fikir kat orang lain macam-macam. Jadi dalam tempoh lebih 5 jam tersebut antara subuh ke zuhur, siapa tak ada buat dosa?
Ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Bagaimana nak bersih balik? Allah Ta'ala buat ada sembahyang zuhur. Ni tempat bersih balik. Bersih balik kotoran tadi. Lepas bersih, lepas sembahyang zuhur, sambung balik dah kerja, sambung balik. Ada buat dosa balik? Ada. Antara zuhur ke asar dalam tempoh 2 jam lebih, 3 jam tu, ada buat dosa tak? Ada. Bagaimana nak bersih balik? Ada sembahyang asar, tempat nak bersih balik. Antara asar nak pergi ke maghrib, duduk lepak kedai kopi, berehat segala macam, ada tak dosa buat antara tengah-tengah tu? Ada. Sengaja ke tak sengaja? Bagaimana nak bersih balik? Ada sembahyang maghrib, tempat nak bersih balik. Bahkan antara maghrib dengan isyak yang sekitar 1 jam tu pun ada orang buat dosa. Ada sembahyang isyak, tempat bersih balik. Lepas daripada tu antara isyak ke subuh, ada tak buat dosa? Ada. Allah Ta'ala bagi masa berehat sekejap. Allah Ta'ala bagi masa untuk kita bangun tengah malam. Dan ada pula waktu subuh untuk kita bersihkan semula kekotoran kita pada malam tadi. Inilah kelebihan sembahyang 5 waktu. Apa dia? Pembersihan. Inilah kelebihan sembahyang 5 waktu, pembersihan. Maka sebab tu orang yang tak sembahyang 5 waktu, tak cukup satu waktu, dia kurang satu tempat nak bersih kotoran. Orang yang sembahyang kurang 2 waktu, dia kurang 2 kali tempat nak bersih kotoran. Dan tuan-tuan bayang orang yang 5 waktu tak sembahyang, bila dia bersih kotor dia? Orang yang tak sembahyang 5 waktu dalam hidup, bila dia bersih kotor dia? Sebab tu Nabi sebut kepada sahabat, kamu bayangkan kalau di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai yang mengalir, ada sebatang sungai yang mengalir depan rumah kamu, lalu kamu pergi mandi dalam sungai tersebut, sehari 5 kali kamu mandi. Apa pandangan kamu? Adakah lekat lagi daki ataupun kotoran pada tubuh orang tersebut? Sahabat kata, tidak wahai Rasulullah, tak lekat dah daki. Maka kata Nabi, begitulah dengan orang yang menjaga solat 5 waktunya. Adakah lekat lagi kotoran tersebut? Adakah lekat lagi kotoran tersebut? Maka sebab tu bila Jibril belah dada Nabi, bersihkan hati, takkan kita nak pergi klinik, nak pergi hospital, minta doktor pergi belah dada kita, jiruh dengan Zam-Zam. Tak balik dah rumah marah ni. Tak balik rumah marah dah lepas kena belah. Bawa ke jalan kubur terus. Bawa ke jalan kubur. Kan? Tak kena gaya jahit, bawa ke jalan kubur. Perlu tak pergi jumpa doktor minta belah? Tak payah. Allah Ta'ala siapkan untuk kita ada solat 5 waktu ni, tempat nak bersih. Tak payah dah belah, tak payah duk jiruh air Zam-Zam. Tak payah. Itulah di antara benda boleh bersihkan kekotoran. Apa dia? Semayang. Selain daripada amalan-amalan yang lain, tuan-tuan sekalian. Selepas dibelah dada Nabi, dibersihkan dada Nabi, tuan-tuan sekalian, barulah malaikat Jibril bawa Nabi naik ke langit, bawa Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa di Palestin dengan naik satu binatang yang sangat laju, namanya burak. Burak, bara alif qaf, burak. Tak ada kat Malaysia. Tapi burak ni binatang bagaimana? Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi gambarkan keadaan burak ni, tuan-tuan sekalian. Bagaimana keadaan burak ni, tuan-tuan? Nabi beritahu burak yang bawa Nabi daripada Mekah pergi ke Masjid Aqsa di Palestin tu, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata dia, kemudian didatangkan kepadaku haiwan tunggangan berwarna putih, lebih kecil daripada baral dan lebih besar daripada keldai. Macam mana baral, macam mana keldai, search kat Google. Dia baral dengan keldai ni lebih kurang saja, lebih kurang. Tapi ada beza dia. Dia ada beza sikit, baral. Orang Melayu bila bergaduh, mulut ni boleh tahan. Bila bergaduh dengan orang, perkataan baral tu tak tinggal. Tak ada orang bergaduh dengan orang disebut keldai. Orang suka sebut baral. Apa benda baral dia pun tak tahu. Baral ni haiwan macam keldai. Baral dia ni. Dia sebut baral, dia pun tak tahu baral tu macam mana. Baral dengan keldai tak sama. Nabi kata kemudian didatangkan kepadaku haiwan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil daripada baral dan besar daripada keldai. Artinya dia sedang-sedang.
Saiz dia tu sedang-sedang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Laju sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin bersama dengan malaikat Jibril, dengan burak yang Nabi naik. Nabi turun di situ, ikat baral dia di tiang masjid. Ikat baral pula, ikat burak dia di tiang masjid. Lalu Nabi imamkan solat bersama para Nabi yang terdahulu. Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi zaman dulu, daripada zaman Nabi Adam tu. Maka Nabi jadi imam, makmum lain adalah Nabi-Nabi zaman dulu, menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diangkat menjadi imam kepada Nabi yang lain. Dan burak diikat di tiang masjid. Selesai daripada situ, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bawa Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ke Palestin, menunjukkan Palestin ni satu tempat yang terpilih. Kenapa Allah Ta'ala tak bawa Nabi daripada Mekah pergi ke negara lain? Kenapa tak bawa Nabi daripada Mekah pergi ke negara lain, ke Mesir, ke Yaman, ke tempat lain? Kenapa pilih Palestin? Mesti ada sesuatu hubungan antara Nabi dengan Palestin. Antaranya beliau, hubungan antara Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain yang berada di bumi Palestin. Kiblat pertama. Dan hubungan kita dengan Palestin ada sampai hari ini. Sampai hari ini ada hubungan kita dengan Palestin. Maka sebab tu kalau ada orang Islam yang tak ambil tahu masalah Palestin, ada orang Islam yang tak ambil tahu cerita Yahudi tawan Masjid Al-Aqsa, dia buat jenayah yang besar dalam Islam. Jenayah ni bukan hanya dadah, jenayah bukan hanya rasuah. Tak ambil tahu tentang Masjid Al-Aqsa, tak ambil tahu tentang masalah yang berlaku di Palestin. Dalam kitab sirah yang kita mengaji sebelum ni, pengarang kitab tu Dr. Mustafa As-Sibai, dia kata siapa-siapa yang tak ambil tahu tentang perjuangan membebaskan Palestin dan Masjid Al-Aqsa, dia melakukan jenayah yang besar dalam Islam. Dia jenayah. Bukan suruh pergi ke sana, buat apa benda yang boleh menyumbang kepada pembebasan Aqsa. Bantuan, doa, sumbangan, cerita kepada anak-anak kita, generasi muda, adik-adik bawah kita yang tak tahu apa yang berlaku tentang Palestin, cerita, biar mereka tahu. Selepas Nabi imamkan solat Nabi-Nabi yang terdahulu, barulah dinaikkan ke langit yang kita sebut Mi'raj. Sebelum naik ke langit, Nabi ditawarkan dengan satu mangkuk yang berisi arak dan satu mangkuk yang berisi air susu. Sebelum Mi'raj itu, Nabi ditawarkan satu mangkuk berisi arak dan satu mangkuk lagi berisi susu. Lalu Nabi memilih susu. Bila Nabi pilih susu, Jibril sebut kepada Nabi, ini adalah fitrah. Ini adalah fitrah yang engkau dan umatmu berada di atasnya. Sifat semula jadi. Fitrah ni sifat semula jadi. Apa dia? Orang Islam dia sentiasa akan pilih benda yang baik-baik dalam hidup. Orang Islam dia kena pilih benda baik-baik. Selepas daripada ditawarkan, barulah dibawa Nabi naik langit yang pertama. Naik langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Naik langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa bin Maryam. Isa bin kepada mak dia sebab dia tak ada ayah. Nabi Isa tak ada ayah. Langit yang kedua bertemu Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa bin Maryam. Naik langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Sampai langit yang keenam Nabi Musa menangis. Sampai langit yang keenam Nabi Musa menangis. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Musa, "Kenapa menangis? Kenapa kamu menangis?" Kata Nabi Musa alaihi salam, "Aku menangis kerana selepas daripada aku ada seorang Nabi. Selepas daripada aku ada seorang Nabi yang pada hari akhirat kelak dia akan masuk syurga, dan umat ataupun kaum yang paling ramai
ikut masuk syurga adalah kaum Nabi tersebut. Umat yang paling ramai masuk syurga adalah umat Nabi tersebut berbanding dengan aku. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, umat yang paling ramai masuk syurga adalah umat Nabi tersebut. Siapa dia umat Nabi tersebut yang dimaksudkan oleh Nabi Musa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang paling ramai masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, kita dengan Nabi Muhammad ni kena ada hubungan. Kena ada hubungan. Dan kena jaga hubungan supaya tak putus. Supaya bila kita bangkit pada hari akhirat kelak, Nabi kenal kita siapa. Jangan sampai Nabi tak kenal kita siapa. Kenapa dia? Kehidupan kita yang menyebabkan kita bangkit pada hari akhirat, Nabi pun tak kenal kita ni siapa. Semayang pun tak, kehidupan pun tak tertuala, sampai Nabi pun tak kenal kita siapa. Maka jangan sampai kita dengan Nabi Muhammad terputus hubungan. Kenapa dia? Nabi Musa pun kalau boleh nak jadi umat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa pun kalau boleh nak jadi umat kepada Nabi Muhammad. Kenapa dia? Umat Nabi Muhammad yang paling ramai masuk surga berbanding dengan umat Nabi yang lain. Selepas langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa, naik langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sedang bersandar di satu tempat bernama Baitul Ma'mur. Setiap kali Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7, semua Nabi-Nabi ni mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu tuan-tuan sekalian, saya tak sempat nak kongsi semua benda malam ni. Tak sempat nak kongsi semua. Kalau kita ada kesempatan, tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan baca apa hikmah Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Apa hikmah Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit yang kedua. Apa hikmah Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Apa hikmah Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Apa hikmah Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Apa hikmah Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa di langit yang keenam. Dan apa hikmah Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Ada hikmah-hikmahnya. Ada ulama yang tulis tentang hal itu. Apa hikmah? Kenapa bukan Nabi lain? Kenapa Nabi-Nabi ini saja? Kenapa Nabi-Nabi ini Allah Ta'ala pertemukan di langit-langit ini? Kenapa bukan Nabi lain? Ada hikmahnya. Tuan-tuan sekalian, selepas daripada langit yang ketujuh, Nabi SAW dibawa bertemu dengan Nabi Ibrahim AS di langit ketujuh tadi. Nabi melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70,000 malaikat masuk ke dalam tempat bernama Baitul Ma'mur tu. Setiap hari ada 70,000 malaikat masuk ke dalam tempat bernama Baitul Ma'mur itu, masuk dan tak keluar dah. Artinya dia 70,000 masuk, tak keluar dah. Esoknya 70,000 masuk, tak keluar dah. 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari. Tuan-tuan bayangkan ramainya jumlah, berapa banyak jumlah malaikat. Berapa banyak jumlah malaikat. Selepas daripada itulah tuan-tuan sekalian, Nabi dibawa ke satu tempat bernama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni dua perkataan. Yang pertama Sidrah, yang kedua Al-Muntaha. Yang pertama Sidrah dan yang kedua Al-Muntaha. Apa makna Sidrah? Sidrah maknanya pokok bidara. Sidrah maknanya pokok bidara. Muntaha, Al-Muntaha maksudnya yang penghujung ataupun yang akhir. Jadi kalau kita gabung, Sidratul Muntaha maksudnya pohon bidara yang penghujung ataupun yang akhir. Nak menunjukkan apa dia tuan-tuan sekalian? Nak menunjukkan kepada kita Sidratul Muntaha ini adalah akhir ataupun penghujung alam bawah. Dia punya penghujung dia dekat sini. Atas tu ada alam lain. Sidratul Muntaha, pohon bidara yang penghujung ataupun yang akhir. Menunjukkan Sidratul Muntaha ni adalah akhir ataupun penghujung kepada alam bawah. Kita ni duduk di alam bawah.
Dia punya penghujung dia dekat Sidratul Muntaha tu. Atas tu Nabi pun tak boleh nak gambarkan kepada kita keadaannya bagaimana. Keadaannya bagaimana. Nabi beritahu kepada para sahabat bagaimana Sidratul Muntaha ni, pohon bidara ni, buahnya besarnya seperti tempayan besarnya, dan daunnya punya besar macam telinga gajah. Besarnya pokok bidara ni, pohon bidara Sidratul Muntaha ini, buahnya macam tempayan dan daunnya macam telinga gajah. Ini disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi gambaran nikmat dalam syurga dan gambaran azab dalam neraka. Siapa dia yang dimasukkan ke dalam syurga, bagaimana keadaan orang yang diazab dalam neraka. Dan Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi dua batang sungai yang tertutup, dua batang sungai yang terbuka. Dua batang sungai yang tertutup, apa dia? Dua sungai dalam syurga. Nabi lihat dua batang sungai yang tertutup. Maksudnya apa dia? Dua batang sungai yang ada dalam syurga. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi dua sungai yang terbuka, tak tertutup, terbuka. Maksudnya apa dia? Sungai Nil di Mesir dan Sungai Furat di Iraq. Kalau kita belajar buku geografi di sekolah menengah dulu, dia tulis Sungai Euphrates. Bahasa Arab Sungai Furat. Dua sungai yang tertutup dalam syurga, dua sungai yang terbuka iaitu Sungai Nil di Mesir dan Sungai Furat di Iraq. Tuan-tuan, panjang mana Sungai Nil ni? Panjang mana Sungai Nil di Mesir dan panjang mana Sungai Furat di negara Iraq ni? Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, melintasi beberapa buah negara termasuk Mesir. Panjang mana Sungai Nil? Panjang Sungai Nil 6,650 km, melintasi negara Mesir, Sudan, Afrika, Uganda. 6,650 km Sungai Nil. Sungai Furat di Iraq panjang juga. Dia sungai yang terpanjang di Asia. Panjang mana? 2,781 km. Terpanjang di Asia 2,781 km. Ulama bahas, ulama huraikan agak-agak kenapa Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi Sungai Nil, Sungai Furat di Iraq ni. Sebagian ulama menggambarkan kepada kita bahawa inilah gambaran bahawa tempat inilah Islam akan sampai selepas daripada Nabi wafat. Islam akan berkembang sepanjang kawasan tersebut. Dan hari ini kalau tuan-tuan tengok dalam perancangan Yahudi, inilah antara kawasan yang Yahudi ingin kuasai. Mereka buat satu peta bentuk segitiga yang mereka namakan Negara Israel Raya. Mereka akan kuasai Sungai Nil sampai ke Iraq, termasuklah ke Mekah dan Madinah. Bentuknya segitiga. Peta mereka buat tu bentuk segitiga yang mereka namakan Negara Israel Raya. Tuan-tuan sekalian, ni berapa perkara yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah akhirnya Nabi dipertemukan dengan Allah. Jarak Nabi dengan Allah tu sangat dekat. Dekat mana jarak Nabi dengan Allah itu? Seperti dua hujung busur panah. Dua hujung busur panah. Busur panah, dua hujung dia tu, ataupun lebih dekat lagi daripada itu. Di situlah Nabi terima kewajipan solat 50 waktu untuk umat dia. Turun ke bawah sampai langit ke-6 jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya kepada Nabi Muhammad, apa perintah daripada Tuhan kamu? Semayang 50 waktu. Oi, umat kamu tak boleh nak buat. Kamu kena naik minta kurang. Umat kamu tak boleh buat sehari 50 waktu. 5 waktu pun tak berjumpa hari. 50 waktu umat kamu tak boleh buat. Kamu kena naik semula bertemu dengan Allah minta kurang. Kali pertama dikurangkan jadi 45. Kemudian dikurang sehinggalah bakinya 5 waktu. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya tinggal berapa? 5. Umat kamu tak mampu nak buat, naik minta kurang.
Kata Nabi SAW, aku dah malu pada Tuhan aku. Cukuplah tu, aku dah malu pada Tuhan aku. Maka kekallah solat 5 waktu, bermula daripada tahun ke-10 kenabian sehinggalah kita pada hari ini solat 5 waktu. Banyak-banyak perintah dalam agama ni, semayang, puasa, zakat, haji, jihad, segala macam. Satu-satunya perintah yang direct Allah Ta'ala berikan kepada Nabi tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, semayang 5 waktu. Puasa perintah melalui malaikat Jibril. Zakat, haji, ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang perintah-perintah yang lain. Adapun semayang direct daripada Allah kepada Nabi, menunjukkan semayang ni bukan benda main-main, sampai Allah sendiri yang serahkan kewajipan tu kepada Nabi. Artinya semayang bukan benda main-main. Semayang bukan benda main-main, tuan-tuan sekalian. Pastikan anak kita, ahli keluarga kita, bab semayang ni jangan buat lebih kurang. Sibuk apa urusan pun, semayang jangan tinggal. Sakit mana pun, semayang kena buat. Sebelum sakit, belajar siap-siap cara semayang waktu sakit. Dia semayang, dia belajar semayang waktu sihat. Dia tak belajar semayang cara sakit. Akhirnya bila sakit, tinggal terus semayang. Dia ulang-alik masuk hospital sampai 4-5 kali. Duduk di hospital berbulan-bulan, tak semayang. Patutnya makin sakit makin semayang. Tak, makin sakit makin tak semayang. Kerana dia tak tahu cara nak semayang bagi orang sakit. Kalau dia tak tahu nak ambil wuduk, patutnya kena ada anak yang jaga ni tahu ambil wudukkan kepada orang tua yang tak mampu nak ambil wuduk. Masalah anak pun tak tahu nak wudukkan mak ayah yang sakit. Tak erti tuan-tuan sekalian. Maka ni di antara beberapa peristiwa penting yang Nabi SAW bila balik, Nabi cerita kepada orang Mekah. Sebahagian besar orang Mekah tak terima. Nabi daripada Mekah pergi ke Masjid Aqsa ni. Kelebihan Masjid Aqsa ni Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, janganlah kamu bersusah payah membuat persiapan kecuali persiapan untuk pergi ke 3 buah masjid. Jangan kamu bersusah payah untuk buat persiapan kecuali buat persiapan untuk pergi ke 3 buah masjid. Yang pertama, Masjidil Haram di kota Mekah. Yang kedua, Masjidil Aqsa di Palestin. Dan yang ketiga, masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi. Jangan bersusah payah nak melancur, nak musafir ke tempat lain yang bersusah payah, melainkan yang kena bersusah payah sikit. Kalau nak pergi ke tempat ni, kita terpaksa bersusah payah sikit, buat. Kerana dia kelebihan 3 tempat ni tak sama dengan tempat lain. Kelebihan semayang di Masjidil Haram, kelebihan dapat semayang di Masjid Nabawi, kelebihan dapat semayang di Masjid Aqsa. Tak dapat kelebihan ni macam di tempat lain. Macam melancung berjalan di tempat lain, tak sama. Hari ni kita tak boleh nak pergi ke sana. Bila kita tak boleh nak pergi ke sana, kita doa mudah-mudahan satu waktu nanti Allah Ta'ala izinkan kita orang Islam dapat sembahyang di pintu Masjid Al-Aqsa. Dapat sembahyang di dalam Masjid Al-Aqsa, mudah-mudahan satu waktu nanti. Buat masa ini kita tak dapat nak pergi ke sana, maka yang tolong berjuang, tolong bebaskan, tolong merdeka ke Masjid Aqsa ni orang Palestin, kita kena berikan dokongan dan sokongan kepada mereka dalam apa-apa bantuan yang kita mampu berikan. Tuan-tuan sekalian, banyaklah pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Rajab, bulan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, bulan Allah Ta'ala turunkan kewajipan solat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati, beri petunjuk dan kekalkan kita dalam petunjuk yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat dan kebaikan untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.